Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Tak dengar? Ya. Kalau boleh adjust sikit biar kuat sikit. Boleh lah? Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ashabihi ajma'in. Dua minggu lepas kita sebagai mukaddimah baca satu risalah yang lain. Mudah-mudahan itu boleh dijadikan panduan dan pedoman tentang aliran yang saya nak bawa, aliran yang kita nak belajar. Sekuatnya sudah ada gambaran umum dalam risalah yang lepas. Tetapi yang kita nak belajar, bincang sebenarnya ialah kitab Imam Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, kitab Sahih Bukhari yang masyhur, yang bagi kita umat Islam ni adalah kitab yang paling sahih. Selama ni kita tak tahu apa itu keistimewaan kitab Sahih Bukhari, kitab Imam Bukhari. Cuma kita dengar saja tentang kehebatan. Selalunya apabila disebut hadis ni riwayat Bukhari, Muslim, jadi kita akan menganggap hadis itu adalah hadis yang paling sahih dalam masa. Itu baru boleh ya. Kita akan menganggap hadis itu hadis yang sangat-sangat dipercayai. Kita boleh yakin tentang kesahihannya. Tetapi kita tidak tahu di mana letak keistimewaan dan kelebihan kitab Sahih Bukhari. Cuma adalah disebut macam-macam tentang kelebihan kitab Sahih Bukhari itu, dari segi keberkatannya, dari segi perhatian khusus yang diberikan oleh ulama sepanjang masa, memang kita tidak dapati seumpamanya. Kita tak dapati seumpamanya. Misalnya sebagai contoh saja, antara perhatian umum yang menarik ulama untuk membuat kajian dan hadis Bukhari ini, sampai mereka telah mengarang lebih 100, sampai sekarang ini lebih 100 syarah kitab Sahih Bukhari. Mungkin di kalangan kita tak tahu ya, sampai begitu sekali perhatian umat Islam di setiap tempat, di setiap masa dari dahulu sampai sekarang ini. Perhatian mereka terhadap Bukhari itu sampai begitu sekali, mungkin kita tak tahu. Tetapi yang sebetulnya setengah-setengah tu sampai 20 jilid syarah. Bukan terjemahan saja. Terjemahan ini untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Itulah terjemahan. Terjemahan itu pun sebenarnya, kalau kita bergantung pada terjemahan semata-mata Sahih Bukhari ini, kita tak akan faham pun sebenarnya, dan tak akan nampak perbezaan dia, keistimewaannya daripada kitab-kitab yang lain. Tak akan nampak. Ada kalanya kita boleh tu salah faham. Itu bendanya, perkaranya. Maka perlu sekali kita pelajari dengan betul, secara sistematik, supaya kita mendapat kefahaman yang tepat dan
dapat menghargai dan menilai dengan sebenar-benarnya kitab yang sangat besar dan sangat istimewa itu. Jadi sampai 100 lebih ini syarahnya. Kalau dalam bahasa Melayu ini, bahasa kita, setakat yang saya tahu tidak ada dah satu pun syarah. Miskin ya kita ni, miskin. Satu pun tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa Urdu paling banyak lah, selain bahasa Arab. Sudah ada 20 lebih. Tapi kebanyakannya tak lengkap. Sebab pengarang-pengarang pensyarah itu mati dalam perjalanan menulis Sahih Bukhari ini, tak sempat. Macam-macam lah, ada yang sejilid, ada yang 2 jilid, ada yang 5 jilid, macam-macam. Tetapi kalau dalam bahasa Arab banyaklah yang lengkap. Antara yang terpilih seperti yang kita kalangan pelajar memang mengetahuinya, iaitu kitab Fathul Bari, Umdatul Qari, yang kemudian Lama'ud Darari. Banyaklah, itu antaranya yang masyhur dan kita akan dapati syarah itu dalam perbincangan kita nanti, insyaAllah. Tapi dalam bahasa Melayu tak ada. Dalam bahasa Inggeris pun hanya ada terjemahan. Mungkin kalau ada nota ringkas yang sebenarnya tidak dapat menyeriahkan ketokohan Imam Bukhari, hebatannya, keistimewaan, kita tak akan nampak dengan begitu. Kemudian dalam bahasa-bahasa lain pun tak banyak. Kalau Quran pun kita ada berapa sangat terjemahan. Kalau tafsir yang besar tu hampir tak ada lah. Terjemahan itu pun boleh dibilang dengan cara 10 yang biasanya. Kalau campur dengan Indonesia pun tak lebih rasanya daripada 20. Itu Quran. Dan mengambil kira terjemahan dengan sedikit nota. Kalau yang besar adalah mungkin 4-5 paling tinggi, 4-5 buah. Tetapi kalau saya terperhati, mengikut perhatian saya, sebab kita akan dapati nanti banyak rujukan saya di dalam ini daripada kitab-kitab bahasa Urdu. Sebab dia jauh ke depan daripada kita lah. Mana-mana pun dia lebih ke depan. Tapi kalau kita merujuk pada semata-mata rujukan Arab, sekadar itu sajalah. Kita tidak tahu perkembangan pemikiran umat Islam dalam memahami kitab Sahih Bukhari ini. Zaman kemudian kita tak tahu sejauh mana umat Islam telah maju. Tapi kalau kita dapat melihat sumbangan-sumbangan mereka dalam bahasa Urdu itu dan kita bawa ke dalam bahasa Melayu, kita akan dapat menilai bahawa tidak terhenti setakat zaman dahulu saja kajian terhadap Bukhari ini. Tidak, bahkan sampai sekarang ini pun tak habis-habis lagi mutiara yang diperoleh ulama daripada kitab Bukhari. Dalam bahasa Urdu misalnya, kalau tafsir itu sudah lebih dari 600 yang besar-besar pun ada, yang sampai 20 jilid pun ada. Kita tak sampai ke situ. Memang begitu menumpang. Bagi saya, dalam pengalaman kajian tentang hadis-hadis ini dan kitab-kitab lain, perlu sangat. Memang ada keistimewaan, ada kelebihan untuk mendalami Islam ini. Selain daripada kita mempunyai rujukan dalam bahasa Arab, kita juga semestinya dapat merujuk kepada kitab-kitab bahasa Urdu. Sebab banyak sekali pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang belum dikemukakan oleh ulama-ulama dahulu pun
dalam bahasa Arab kita tak akan dapat. Itulah antara kelebihan. Jadi bahasa kedua penting untuk mendalami agama Islam ni ialah bahasa Urdu bagi saya. Kalau zaman dahulu sebelum bahasa Urdu ni maju itu Parsi yang kedua. Jadi bahasa Arab Parsi. Tapi sekarang ni nampaknya Urdu yang kedua. Parsi jatuh yang tiga. Yang keempat Melayu. Yang kelima baru Inggeris di sini. Lima. Atau mungkin kita lebih kurang dengan Inggeris itu, sama ada Inggeris yang keempat, kita yang kelima, gitu. Tapi sekarang ni cara bahasa Urdu bagi saya mustahil, terutamanya untuk memahami Sahih Bukhari. Kerana mereka di sana memakai sistem talaqi. Habis kitab Bukhari ini tiap-tiap tahun. Di mana di tempat-tempat lain di negara Arab sekarang ini tidak ada yang belajar begitu dalam bentuk satu sistem, mengeluarkan tiap-tiap tahun berapa lama yang belajar hadis. Di tempat lain ya dalam sistem lain tidak belajar habis kitab-kitab hadis. Jadi dengan adanya sistem ini, mereka sentiasa membaca Bukhari dan membuka syarah-syarah dan fikir, haji mana-mana yang belum selesai lagi. Dengan itu kita dapati banyak sumbangan dan apa yang tidak pernah dikemukakan dahulu, kemudiannya kita dapati ada di dalam kajian ulama-ulama. Itu antara keistimewaan Bukhari lah. Syarah dia pun lebih 100 dalam bahasa Arab. Tak mengambil dia dalam bahasa Urdu. Tetapi dalam bahasa lain seperti kata tadi lah, memang tak ada. Mungkin dengan doa, bakar doa, mudah-mudahan usaha ini berjaya lah. Ini usaha penat juga buat. Tapi kalau tak buat, bingung. Jadi orang-orang Melayu, orang-orang yang mengerti bahasa Melayu tak akan faham apa pun, hanya tahu saja apa hari ini lebih. Di mana lebihnya? Tak akan dapat. Mudah-mudahan saya harap dengan pertolongan Allah dan doa kita semua, mudah-mudahan usaha ini berjaya. Dan dengan adanya program di sini, sebenarnya saya tulis Syarah Bukhari ini tidak daripada awal. Yang ada tersebar kita mengajar di Paksi di Kelantan itu, saya mulakan dengan kitab At-Tahar. Situ baru ada syarah. Sebelumnya yang ini tak ada. Tetapi sudah terjemah tu ada. Terjemah sudah ada, cuma syarah ni tak ada. Itulah saya fikir bila ada kalangan kita yang prihatin tentang perkara ini, minta saya datang ke sini memulakan program pengajian talaqi hadis ini, saya menyambut dengan baik. Sebab saya fikir ini peluang. Mungkin kalau tidak ada program ini, saya tidak bersungguh. Tak tahu bila nak siap di peringkat awal. Tapi dengan adanya ini, insya-Allah jadi ada macam tekanan terhadap saya sendiri. Jadi kita bersungguh sikit, kita betul-betul ada. Jadi kita sebenarnya ini sudah siap. Sudah siap Kitabul Wahyi yang tak sempat dulu, yang hanya ada terjemahan Kitabul Wahyi, Kitabul Iman dan Kitabul Ilm. Perbincangan tentang iman, ilmu, itu tak ada syarah. Jadi sekarang ni baru mula buat syarah Kitabul Wahyi. Kitabul Wahyi. Dan cuba kita tengok di sini dalam risalah ni kita baru syarah satu hadis. Satu hadis.
Sebaliknya. Sedangkan dia ada beberapa hadis di dalam kitabul wahyi itu tak banyak, satu saja. Tak tahulah benda nak pergi sejauh mana, berjaya tidak sempat tidak menghabiskan Sahih Bukhari. Tapi kalau ada suka sangat, tak ada lah, lebih suka daripada kejayaan kalau dapat buat. Sebab inilah yang pertama. Kita buat agak detail. Kadang-kadang kalau terlajak detail ni kan, itu pun saya cuba dah, tidaklah detail sangat. Sebab itulah saya buat tajuk ulasan ringkas. Ringkas lagi macam ni. Macam ni ringkas lagi ni. Cuba dah pilih-pilih, guna dalam bentuk poin 1, 2, 3 nak meringkaskan syarah ni. Tetapi itu pun makan banyak juga masa dan ruang, banyak muka surat juga. Satu hadis pun sudah macam ni. Sebab apa? Ulama-ulama kita bahas tentang Bukhari bukan hadisnya saja, semua sudut dia bahas. Misalnya kita tengok mula-mula ni, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Bukhari Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu bab terus. Dia tak ada mukaddimah. Biasanya kalau pengarang-pengarang yang lain dia ada prakata, pendahuluan, menceritakan maksud dia, kenapa dia tulis buku tu, dan secara ringkasnya apa yang ada di dalam bukunya yang nak diceritakannya. Biasa. Tapi Imam Bukhari tak ada. Bismillahirrahmanirrahim, terus pergi isi terus. Kenapa dia buat begitu? Itu pun dibahas. Itulah yang jadi panjang. Itulah yang jadi panjang. Itu pun dibahas. Jadi tiap-tiap hadisnya, tiap-tiap tempatnya, dari segi perbezaan nuskhah ni semua bincang. Tak ada yang lebih perhatian, lebih mendalam dari kepada kitab-kitab lain. Tak ada seperti Bukhari. Agak-agak macam tafsir jugalah. Kalau tafsir Quran kita dapati banyak kan tafsir dalam bahasa Arab untuk menjelaskan, membongkar rahsia di sebalik kalamullah itu. Begitu banyak tafsir dan begitu detail, panjang lebarnya bincangnya. Jadi Bukhari ni kita dapati nombor 2 lah, betul lah yang dikatakan kitab nombor 2. Kalau dalam Islam, kalau kitab tulisan manusia yang pertama. Selepas kitab Allah, tak mengambil kira kitab Allah, ini yang nombor 1. Patut pun. Sebab syarah dia pun lebih 100. Mana ada kitab lain sampai begitu? Tak ada. Dari segi untuk kita, dengan adanya syarah-syarah itu memudahkan. Itu pun saya sendiri pun tak dapat tengok juga semua syarah-syarah itu. Tahu nama saja. Kita tak ada pun dalam perpustakaan kita, tak ada. Jadi setakat yang ada lah, setakat yang ada berdasarkan nota-nota semasa belajar dahulu dengan guru-guru, daripada itulah campur-campur semua jadi ni. Baik, kita tengok kenapa Imam Bukhari, ya, Bismillahirrahmanirrahim, tidak seperti kita lain ada Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya. Tak ada. Kenapa itu? Dan itu yang menjadi persoalan kepada ulama. Kenapa dia buat begitu? Saja-saja atau ada maksudnya? Kebanyakannya kalau Sahih Bukhari ini, apapun dia buat, dia ada maksudnya. Dia bukan saja-saja. Tetapi bukan sebarang orang sebenarnya nak faham Bukhari ini. Bukan sebarang orang. Orang itu mesti kena seni sangat. Itu sebenarnya mengikut pengamatan saya, seni sangat. Kalau tidak, tak dapat. Tak dapat nak faham Bukhari ni. Kita kata macam penyajak lah, penyair. Penyajak atau penyair, bukan semua orang faham sajak dia tu. Tapi kepada orang yang faham, siapa dia melompat, siapa dia berani sanggup mati tu, siapa ke peringkat tu, pengaruhnya, kesannya tu. Tapi bukan semua orang berasa begitu. Siapa menangis, baca tu menangis, siapa begitu. Tapi bukan semua orang begitu kan. Apa maksud dia?
Sebab dia tak cerita maksud saya gini-gini, tak ada. Dia tinggalkan kepada umat Islam kemudian. Dan mereka lah yang berusaha menggali permata yang terdapat untuk mendapatkan permata yang ada di dalam Sahih Bukhari itu. Kita tengok di sini nota 1, muka surat 1. Kenapa Bukhari memulakan kitabnya hanya dengan basmalah? Basmalah ialah kepada, sebab susah juga kita ni kadang-kadang apabila kita buka secara umum pengajian macam ni, kita akan menghadapi macam-macam latar belakang di depan tu. Saya sedar. Kalau yang belajar, kita tak perlu ulas apa basmalah tu. Tetapi kepada yang kosong, sebenarnya Bukhari ni orang yang kosong pun boleh ikut. Kalau kena cara, boleh ikut. Kepada mereka mesti dijelaskanlah. Di situ saya tulis membaca atau menulis bismillah. Itu basmalah. Kenapa Imam Bukhari mulakan kitabnya dengan basmalah? Tulis bismillah saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di sini muka surat 1 ni, ini permulaan kitab Bukhari lah. Permulaan kitab Bukhari. Jadi bahagian atas tu yang Bukhari lah dengan terjemahannya. Memang teknik penulisan dia berbeza daripada teknik penulis-penulis lain yang semasa dengan Imam Bukhari ataupun yang sebelumnya, berbeza. Kerana seperti kata tadi, mereka biasanya kalau nak mulakan sesuatu kitab, mereka mulakan dengan pendahuluan, prakata atau muqaddimah. Itu berbeza. Antara yang berbeza Imam Bukhari, dia tak ada, semua tak ada. Paling tidak mereka akan mendahului isi kandungan kitab masing-masing dengan basmalah, hamdalah. Hamdalah yakni tulis bismillah atau baca bismillah, apa ni, alhamdulillah. Selawat dan tasyahud maksudnya asyhadu an la ilaha illallah, sekurang-kurangnya, atau lebih lagi daripada itu tak kisahlah. Biasanya mereka akan buat begitu. Bila Imam Bukhari hanya memulakan kitabnya dengan bismillah sahaja, itu menjadi kontroversi di kalangan ulama-ulama. Kenapa? Takkanlah Imam Bukhari tak tahu hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan, menyebutkan ucapan-ucapan ataupun menuliskan yang lain-lain itu, Alhamdulillahirabbil alamin dan selawat dan lain-lain. Takkan dia tak tahu? Jadi kenapa dia tak tulis? Jadi dalam ramai-ramai yang bahas itu di zaman masing-masing, bukan zaman yang sama. Sebahagiannya ada juga zaman yang sama. Kita dapati ini alasan-alasan mereka yang menimbulkan persoalan kenapa Imam Bukhari tak tulis. Padahal terdapat beberapa hadis yang menyebutkan kepentingan memulakan sesuatu ucapan atau perbuatan yang penting dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Antaranya ini hadis-hadisnya. Sebab dia ahli hadis, jadi orang nak kritik ke ataupun nak menimbulkan soalan berkenaan dengan hadis, juga berkait dengan hadis, kenapa dia tinggal hadis-hadis ni? Sepatutnya ahli hadis kan dia pakai hadis lah. Jadi kita perlu faham jiwa ataupun fahaman ahli hadis tu sendiri macam mana. Yang antaranya kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. Bermaksud segala perkara penting yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah adalah terputus. Maksudnya tidak berkat, terputus. Hadis ini riwayat sekian-sekian saya sebutkan di situ, tengoklah sendiri. Imam Nawawi dan Munawi mengatakan hadis ini hasan. Itu antara tokoh yang kata
hadis ini hasan, bukan dhaif. Jadi kenapa Imam Bukhari tak pakai? Itu timbul persoalan. Yang kedua, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamd alhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap ucapan yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah adalah terputus, yakni daripada keberkatan. Ajzam itu asal maknanya ialah orang yang kena penyakit kusta, yakni seperti orang yang kena penyakit kusta. Itu ajzam. Juzam, daripada juzam. Juzam itu penyakit kusta. Orang yang kena penyakit kusta, anggotanya terutama yang bahagian hujung-hujung ni, tangan kakinya, dia gugur. Dia gugur, sedikit demi sedikit. Itu dia jadi kurang. Dia jadi kurang, jadi kudung, tidak ada tangan, kaki, begitu. Jadi teruklah kira-kiranya orang yang tidak baca alhamdulillah ni. Jadi kerja dia tu terputus, berpenyakit, mana tidak boleh bertahan dan tidak sempurna, cacat. Jadi cacatlah bila gugur jari-jarinya itu, jadi cacat. Nabi SAW mengatakan ajzam. Jadi ini ada di dalam beberapa kitab itu. Maksud kalau saya sebut Sahih Muslim itulah Ibnu Hibban, maksudnya Sahih Ibnu Hibban. Jadi sebut nama pengarangnya saja. Kitab dia tu kira maklum dah. Kecuali kalau pengarang tu di dalam kitabnya yang tidak maklum, yang tidak umum ketahui, seperti Nasa'i di dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, dalam kitab itu, bukan dalam kitab Sunan Nasa'i. Saya akan sebut. Kalau tidak pakai sebut pengarangnya sahaja, dan yang dimaksudkan ialah kitabnya yang masyhur, yang maklum. Ibnu Salah, selepas itu Ibnu Salah, Nawawi, Iraqi dan Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan juga. Berkenaan dengan kepentingan tasyahud pula, pernah ada suatu ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang memulakan ucapan khutbahnya tanpa bertasyahud terlebih dahulu dengan kata baginda, kullu khutbatin laysa fiha tasyahud fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah, ucapan maksudnya, yang tidak ada tasyahud di dalamnya adalah seperti tangan yang berpenyakit kusta. Sama juga macam tadi, tapi ini berkenaan dengan tasyahud, yang dikata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu keadaannya. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Demikianlah keputusan Tirmizi mengikut nuskhah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Gitulah, dia ada sebut 3 begitu. Adapun mengikut nuskhah yang dicetak bersama Tuhfatul Ahwazi, maka di dalamnya hanya tersebut hadis ini hasan gharib, itu saja. Maknanya ada beza nuskhah. Dalam yang satu tu ada sebut sahih juga. Ini tiga ada hukum Tirmizi itu di dalam nuskhah yang dipakai oleh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, itu ada hasan gharib. Bagaimanapun ada juga hasan gharib, itu dhaif lah. Ini ada juga yang dhaif. Tentang kepentingan dan mustahaknya berselawat pada ketika memulakan sesuatu perkara penting juga dianjurkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa sabdanya seperti berikut: kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bihamdillah wassalah alayya
fahuwa aqta' abtar mamhuq. Bermaksud mamhuq min kulli barakah, bermaksud semua perkara penting yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah dan selawat kepadaku adalah terputus, kudung dan terhapus daripada segala keberkatan. Ini tentang kepentingan selawat pula di permulaan perkara-perkara yang penting, ketika hendak melakukan perkara-perkara yang penting. Ibnu Mandah menukilkan hadis ini di dalam fadailnya dengan lafaz berikut: kullu kalamin la yuzkaru Allah fi fayubda'u bih wa yusalla alayya fihi fahuwa aqta' mamhuq min kulli barakah. Setiap ucapan yang tidak disebut Allah, yakni nama Allah di permulaannya, dan tidak pula aku disalawati, adalah terputus, cacat dan terhapus daripada segala keberkatan. Ini kitab-kitab di mana tempat ambil itu ada sebut di situ. Yang peliknya kita kata, Imam Bukhari ni kenapa dia tak sebutkan semua tu, tak tuliskan selepas bismillah tu seperti orang-orang lain, alhamdulillah dan sebagainya. Kenapa? Sudah tentu sekali hadis-hadis seumpama itu tidak terlepas daripada pengetahuan beliau. Dia tahu, kira-kiranya dia tahu. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang yang pandai ni, macam dia tak pakai sesuatu dalil itu. Adakah dia tak tahu? Dia tahu. Adalah tu caranya. Apalagi Al-Quran sendiri memulakan ayat pertamanya di dalam surah Al-Fatihah, dia mula alhamdulillah selepas bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kata tak, hadis tu tak kemas pun, tak kuat Quran, takkan Imam Bukhari tak tahu? Quran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sekurang-kurangnya kalau tidak nak berselawat ke, nak bertasyahud ke, sekurang-kurangnya sebut juga hamdalah itu, alhamdulillah tu sekurang-kurangnya. Kenapa dia tidak sebut? Bismillah saja. Jadi bukan Imam Bukhari ini melencong daripada kebiasaan pengarang-pengarang yang lain. Itu saja bukan. Malah beliau juga telah meninggalkan metod Al-Quran dalam pembukaan bicara. Itu pelik juga orang seperti dia tu. Bagaimanapun apa yang dibuat oleh Imam Bukhari itu pada pandangan para ulama pasti menyimpan maksud dan tujuannya yang tersendiri. Antara andaian dan pendapat para ulama pengkaji Sahih Bukhari tentang faktor di sebalik tindakan beliau meninggalkan hamdalah, tasyahud dan selawat selepas basmalah di permulaan kitabnya ialah satu, tengok berapa banyak. Dia sendiri senyap, orang lain tolong jawab. Orang lain yang tolong jawab pula. Sebab apa? Takkanlah orang seperti ini saja-saja, mesti ada maksud. Yang pertama, beliau ingin mengisyaratkan bahawa hadis-hadis yang menyarankan kita supaya memulakan sesuatu dengan ucapan dan tindakan dengan hamdalah dan tasyahud adalah tidak menepati syarat beliau. Inilah pendapat Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya. Beliau menulis, wal jawab anna al-hadithain, yani hadith al-hamd wa syahadah, laysa ala syartih bal fi kullin minhuma maqal. Jawapannya ialah kedua-dua hadis itu tidak menepati syarat beliau, bahkan kedua-duanya bermasalah. Imam Bukhari nak isyarat kepada yang akan datang dalam kitab dia ni berapa banyak lagi yang sahih, tapi kenapa beliau tak masukkan dalam kitab? Jawabnya, kerana hadis itu walaupun sahih tetapi tidak menepati syaratnya. Sekarang ini dia buat begitu. Dulu mula lagi dia. Kenapa dia tak sebut hadis itu? Sebab hadis itu
kalau kata sahih sekalipun tidak menepati syarat dia. Seperti dalam kitabnya nanti, dia tak sebutkan berapa banyak hadis yang sahih, yang hasan. Bagi orang lain semua boleh pakai, tapi Imam Bukhari tak sebut juga. Bukan berarti beliau tak tahu. Bukan berarti beliau tak tahu kedudukannya, sahih juga, tetapi tidak menepati syaratnya. Syarat untuk Sahih Bukhari tinggi, jauh lebih tinggi daripada syarat orang-orang lain. Sanad-sanadnya dipertikaikan walaupun hadis-hadis itu dianggap sahih atau hasan oleh ramai tokoh ulama yang lain. Di dalam sanad hadis pertama misalnya, hadis pertama tadi, kullu amrin dhibalin la yubda'u tadi, terdapat seorang perawi bernama Qurrah bin Abdurrahman. Imam Bukhari tidak mengambil satu pun riwayat daripadanya, tetapi Imam Muslim mengambil hadis-hadisnya dalam syawahid dan mutaba'at sahaja. Ini kepada yang belajar senanglah. Kalau sebut syawahid, mutaba'at itu dia terus tahu. Tetapi di kalangan kita ni ada yang tidak belajar, perlu kita bagi tahu. Dalam Muslim pun ada, Imam Bukhari tak ambil lagi. Sampai begitu cermat dia. Tapi dalam Muslim pun bukan Imam Muslim kemukakan sebagai hadis-hadis usulnya, hadis-hadis usulnya, bukan. Imam Muslim pun ambil, dia bukanlah anggap itu sebagai yang utama, hanya sebagai sokongan sahaja, sokongan sahaja, sebagai mutaba'at dan syawahid, sokongan sahaja. Imam Bukhari langsung tak ambil, Imam Muslim ambil juga, walaupun dia letak ada di dalam bahagian syawahid atau sebagai mutaba'at, walaupun disebut, tapi ada juga, walaupun disebut di situ, tapi ada juga Imam Bukhari tak ambil langsung. Itu dari segi syarat dia tu. Imam Muslim sudah boleh terima dah di peringkat tu. Bagaimanapun Imam Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah mengemukakan juga riwayat-riwayatnya sebagai riwayat-riwayat usul mereka. Ini yang lain-lain yang di bawah lagi tarafnya daripada Sahih Muslim itu, mereka ambil riwayat Qurrah ni sebagai riwayat usul mereka. Artinya bagi mereka tinggi dah ni, boleh dah, boleh dah diambil ni hadis Qurrah ni. Imam Bukhari tak mahu. Dia nak isyarat kepada itulah, isyarat kepada yang ada di dalam kitabnya nanti ialah hadis-hadis yang menepati syaratnya. Kalaupun ada lagi yang sahih di tempat lain, itu tak kira. Yang dikira ialah di dalam kitabnya ini. Dia pun terus guna terus, terus guna terus apa yang akan dipakainya nanti. Bismillahirrahmanirrahim sahaja, tak ada hamdalah, tasyahud dan lain-lain, tak ada. Selain itu, perawi-perawi hadis ini berbeza-beza dalam meriwayatkannya. Ada yang meriwayatkannya secara mursal dan ada pula yang meriwayatkannya secara mausul. Ada yang sanad dia bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah. Ada yang sampai setakat tabi'in. Lepas tu tabi'in tu kata Rasulullah kata. Begitu. Jadi mana tak tetap lah. Dari segi tak tetap tu, Qurrah meriwayatkannya secara mausul, sementara Yunus, Uqail, Shu'aib dan Sa'id bin Abdul Aziz pula meriwayatkannya secara mursal. Jadi yang lebih ramai meriwayatkannya sebagai mursal. Jelas hadis mursal itu kedudukannya lebih rendah daripada hadis marfu', lebih rendah. Sebab apa? Sebab dia tidak menceritakan dia dengar daripada Rasulullah. Mana tabi'in nak dengar daripada Rasulullah? Jadi itu kena kita tahulah, bagi ulama hadis dia ada perbezaan tu, ada perbezaan. Imam Daraqutni berkata, wal mursal huwa shawab.
Daraqutni kata yang mursal itu, kalau riwayat ini yang mursal itu yang betul. Maknanya yang mausul, yang marfu' tu dia tak puas hati lah juga. Imam Daraqutni ni memang tokoh yang hebat, sampai Bukhari sendiri dia pun kritik. Padahal kitab dia taklah sampai tahap Bukhari itu, tidaklah lebih sangat kitab dia sendiri, Sunan Daraqutni. Tetapi dia itu ada maksud dia sendiri. Kenapa dia tidak buat macam Bukhari? Ada maksud dia sendiri. Tapi Bukhari itu sendiri berapa banyak, berapa tempat yang dia kritik. Sama ada orang yang menjawabnya kemudian atau tidak ada, itu soal lain. Atau mereka kata seperti Imam Nawawi kata, kritik dia tu munasabah juga. Munasabah juga. Di dalam sanad riwayat kedua tadi lah, nombor 2 tadi sebelah muka surat 1, ada Asim bin Kulayb. Imam Muslim dan pengarang-pengarang kitab hadis besar yang lain mengambil riwayat daripadanya, tetapi Imam Bukhari langsung tidak mengambil apa-apa riwayat daripadanya. Itu bezanya. Padahal dalam Muslim dah ada, sahih lah kita kata. Imam Bukhari tak mau pakai. Di dalam sanad hadis ketiga ada Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami. Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi berkata, "Gharib tafarrada bi dzikri as-salati fihi Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami wa huwa dha'if la yu'taddu bi riwayatihi wala bi ziyadatihi." Itu katanya kata Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Hadis ini gharib, yakni dhaif. Hanya Ismail bin Abi Ziyad menyebutkan selawat di dalamnya. Jadi kita nak kritik Imam Bukhari, nak bantah Imam Bukhari berdasarkan hadis ini. Mana boleh. Dan tidak boleh juga diambil kira tambahan yang tersebut di dalam riwayatnya. Jadi ada tambahan selawat itu, tak boleh dipakai. Sebab apa? Sebab dia perawi dhaif. Sebab dia seorang perawi yang dhaif. Yang kedua, ini jawapan yang kedua ni bagi pihak Imam Bukhari. Tolong jawab bagi pihak Imam Bukhari. Dia tak kata apa, dia senyap. Tetapi kerjanya hidup sampai sekarang. Tetap orang bincang apa yang dia tulis sampai sekarang. Itulah keberkatan kitab Sahih Bukhari. Berapa banyak kitab-kitab yang lain lenyap di telan zaman, tak diketahui. Tetapi kitab Bukhari sampai sekarang makin banyaklah kajian terhadap Bukhari. Yang kedua, beliau juga bermaksud mengisyaratkan kepada hadis-hadis yang dikemukakan di dalam sahihnya nanti bertaraf lebih tinggi dari semua hadis-hadis itu. Tetapi ada pihak membantah alasan di atas dengan berkata bahawa ia tidak kuat kerana beberapa sebab. Kalau kamu kata begitu, tak kuat, ini sebabnya. Ada pula yang jawab. Pertama, Imam Bukhari beriltizam sebelum memasukkan sesuatu hadis ke dalam sahihnya, beliau akan mandi, bersembahyang 2 rakaat dan beristikharah terlebih dahulu. Itu caranya. Setiap nak tulis tu begitu caranya. Syarat dia tu, dia iltizam atas diri dia tu, bukan main penatnya, susahnya. Nak kaji tu pun satu kerja dah. Nak tulis tu, sebelum tulis tu begini caranya. Padahal apa yang diiltizamnya itu tidak ada tersebut langsung di dalam mana-mana hadis. Kenapa dia buat gitu? Ada ke dalam hadis suruh gitu? Tak ada. Tapi kenapa dia buat? Adapun memulakan sesuatu pekerjaan penting dengan basmalah, hamdalah dan sebagainya, tetap ada hadis-hadisnya meskipun dhaif. Kalau kita kata dhaif sekali pun ada juga hadis. Ini kan berapa ramai kata hasan, bahkan ada yang mengatakan sahih. Kenapa Imam Bukhari tak iltizam, tak pakai ini?
Dia pakai sekali saja. Di awal kitab dia tak ada lah perbahasan panjang macam ni. Tapi memang Imam Bukhari dia nak suruh orang berfikir. Itu cara dia. Kalau dia sebut itu biasa. Dia nak suruh kita semua fikir. Kedua, kelemahan Qurrah boleh hilang dengan adanya beberapa orang perawi lain sebagai mutabi'nya. Seperti telah disebutkan tadi, beberapa ramai mutabi', itu boleh hilang. Kalau dia lemah, boleh ditampung oleh yang lain. Itu. Jadi dia nak tinggal yang macam tu tak patut. Sebab dia ahli hadis. Ketiga, hadis-hadis di atas hanyalah hadis-hadis fadail. Untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya tidaklah memerlukan kekuatan sanad seperti mana yang diperlukan untuk hadis-hadis hukum. Kalau dia pakai apa salahnya? Itu bantahan terhadap jawapan yang kedua ni. Keempat, muhaddithul asr Al-Syekh Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri telah mengemukakan 4 piawaian untuk hadis sahih. Ini tokoh daripada aliran Deobandi. Ini tokoh ulama alim besar. Banyak yang macam ni kadang-kadang ada di dalam kitab dia, Faidul Bari Syarah Bukhari, dalam bahasa Arab. Tapi itu pun tidak ditulisnya sendiri, anak murid Badar Alam, Maulana Badar Alam yang duduk di Madinah, tulis itu dalam bahasa Arab. 4 jilid. Sekarang dia sudah jadi 5-6 jilid dibuat macam lain pula. Setengahnya ada di situ yang saya ambil di situ, setengahnya tidak ada di situ. Ada di dalam syarah-syarah bahasa Urdu, karangan anak-anak murid ni. Ada. Ini seorang yang luar biasa. Ini luar biasa. 100 tahun seorang macam ni pun tak ada sebenarnya, Anwar Shah Kashmiri. Terutamanya dalam kajian Bukhari dia memang tinggi. Kita akan lihat akan datang. Kita akan selalu berjumpa dengan dia ni. Tapi kalau kita baca dalam syarah-syarah Arab tak ada, sebab mereka tak kenal lagi dia ni siapa. Kalau ada pun orang-orang khusus saja yang tahu siapa Anwar Shah Kashmiri ni. Semasa Rashid Ridha pergi ke India di zamannya, Rashid Ridha anak murid kepada Syekh Muhammad Abdu, pergi ke India. Dia seorang yang alim besar. Dia pernah ikuti kelas Anwar Shah Kashmiri. Dia pernah ikut. Tapi Anwar Shah Kashmiri mengajar dalam bahasa Urdu seperti kita di dalam bahasa Melayu. Sebab kebanyakan pelajarnya dari kalangan orang-orang dia. Lepas tu Anwar Shah, Rashid Ridha minta Anwar Shah Kashmiri ni bincangkan hadis yang dia bincang tu dalam bahasa Arab. Dia pun bincang dalam bahasa Arab. Lepas tu dia bertemu pula dengan Anwar Shah Kashmiri tu. Di dalam tulisannya dia kata, ini orang yang sudah layak untuk berijtihad. Kalau dia nak, dia sudah boleh buka mazhabnya sendiri. Tapi Anwar Shah Kashmiri tak mahu. Dia lebih cenderung kepada mazhab Hanafi. Kepada mazhab Hanafi. Dan dia ni dari segi ingatannya memang luar biasa. Luar biasa. Kalau dia baca sekali, dia akan ingat. Surah Khabar dia akan ingat, boleh baca sekali tanpa melihat surah Khabar. Mana nak dapat 100 tahun pun tak ada macam ni. Itu sebab saya kata 100 tahun pun tak ada macam ni. 200-300 tahun pun tak ada. Kalau dia baca surah Khabar pun macam tu. Kalau baca kitab lagi lah. Semasa fitnah Qadiani dulu, Qadiani mendakwa mereka Islam. Anwar Shah Kashmiri antara tokoh ulama yang pada masa tu awal-awal lagi, dia kata ini sesat. Pada ketika tu kerajaan Inggris dia bebas, bagi kebebasan untuk mana-mana pihak menyebarkan ajarannya, sampai naik mahkamah. Dan Anwar Shah Kashmiri antara yang menentang puak-puak Qadiani. Dia sebut dalam kitab ni muka surat sekian-sekian, 23 tahun dahulu saya baca, tengok dalam tu.
Dia boleh sebut begitu. Dia pergi ke Mesir, masuk dalam perpustakaan besar ni, ada satu buku tu dia tak berjumpa di lain. Tak berjumpa di lain. Tak ada. Dia minta nak pinjam, nak salin, tak dibenarkan oleh penjaga perpustakaan itu, sebab buku itu satu tu saja ada. Lepas tu dia minta, dah tak dapat nak bawa keluar, dia minta nak baca lah dalam tu. Dia baca. Bila dia baca, dia balik ke India, dia tulis balik apa yang dia baca tadi. Lepas tu orang cek, tengok ada satu atau dua tempat saja yang berbeza sedikit, yang lain-lain semua tempat betul-betul macam tu. Terkejut orang-orang perpustakaan di Mesir, macam mana kitab ni boleh keluar? Rupa-rupanya ada orang macam Anwar Shah Kashmiri, orang Kashmir asal. Dia kata 4 piawaian untuk hadis sahih. Soal Imam Bukhari tak mahu terima itu soal lain, dia ada cara dia, tapi ini yang diterima oleh ulama. Ada 4 piawaiannya. Yang pertama, sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang cukup cermat dalam periwayatannya, sempurna pula keadilannya, dengan sanad yang tidak terputus, di samping tidak terdapat di dalamnya kegajilan dan kecacatan. Tiap-tiap satu ni kalau nak bincangnya panjang, tapi saya tidak nak bincang lah di situ sekarang ni. Tak nak bincang ni apa dia, apa ni syuzuz, keganjilan itu, apa ilat itu, sebab akan mengambil masa yang panjang. Tapi inilah yang diterima oleh umum ulama hadis sebagai hadis sahih. Kalau perawinya, kalau dalam bahasa Arabnya, ma rawahu tammud dhabt kamilul adalah bittisal sanad wa la yakunu fihi syudzuz wal illah. Kalau ini ada, itulah hadis sahih, mengikut semua tokoh-tokoh hadis. Ini semua timur. B, sesuatu hadis yang telah ditashihkan oleh muhaddis yang mahir, itu dikira hadis sahih. Sekurang-kurangnya di sisinya sahih. Kalau orang lain tak mahu terima pun tak apalah, di sisinya sahih. Itu salah satu. Sesuatu yang hadis yang telah dikemukakan oleh seseorang pengarang mu'tabar yang telah beriltizam untuk hanya mengemukakan hadis-hadis sahih sahaja di dalam kitabnya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain lagi. Dia beriltizam, dia kata yang dia kemukakan, yang dia masuk ke dalam kitab dia ni sahih. Jadi sahih mengikut penilaiannya. Boleh kita kata juga sahih, walaupun mungkin orang lain tak mahu terima sebagai sahih, tetapi berdasarkan dia mengatakan sahih, sudah boleh kita katakan hadis itu sahih berdasarkan penilaiannya. Ini mungkin tidak disetujui oleh semua pihak, tapi sekurang-kurangnya di sisinya. Di sesuatu hadis yang diterima pakai oleh mana-mana imam mazahib, dan perawi-perawinya pula tidak majruh, tidak cacat lah, tidak bermasalah. Jika di dalam sanadnya terdapat juga seseorang perawi yang majruh atau lemah, maka kelemahannya telah ditampung oleh mutabi'nya, oleh penyokong-penyokongnya, oleh hadis-hadis lain daripada sahabat lain yang lebih kurang maksudnya sama begitu. Itu juga boleh dikatakan sebagai hadis sahih. Bila imam mazhab terima, dan kita tahu ini ada dalam mazhab tu, dan berapa ramai tokoh dalam mazhab tu terima, mesti dia ada satu hadis sekurang-kurangnya yang sahih ataupun hasan, sekurang-kurangnya. Kalau tidak, tak boleh jadi amalan dalam mazhab tu. Kalau betul-betul dalam mazhab tu adalah begitu caranya. Kalau betul-betul adalah, tak kira lah kalau amalan orang biasa ni tak boleh pakai. Kira dalam kitab mazhab itu mesti ada, walaupun mungkin bercanggah dengan setengah-setengah hadis.
Sekarang kalau anda melihat kepada hadis-hadis yang sedang kita bicarakan ini, anda akan mendapati ada padanya ketiga-tiga piawaian, B, C dan D. Ada tu. Yang A saja tak ada. A saja tak ada. Yang telah disebutkan oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri itu, ini kerana Ibnu Salah, An-Nawawi, Al-Iraqi, As-Subki dan lain-lain ulama hadis mengatakan hadis ini sahih atau hasan. Jadi bagaimana mereka kata hadis ini sahih? Kalau kita ingat kepada piawaian yang disebutkan oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri tadi, kita tak akan pelik, tak akan nampak percanggahan. Kenapa orang ini kata sahih, ni kata tidak sahih pun? Yang tadi boleh ada khilaf, tetapi yang dikatakan sahih itu mengikut salah satu piawaian tadilah. Kalau kita terima itu, barulah kita tidak akan membuat kesimpulan bahawa ulama-ulama di semena-mena saja. Ini kata saya, ini kata dhaif. Mana satu yang betul? Dia ada piawaian, beberapa piawaian itu. Nah, itu mesti kita kena tahu. Barulah tidak ada prasangka buruk terhadap tokoh-tokoh ulama dahulu. Pengarang-pengarang mu'tabar seperti Abu Awana, Ibnu Hibban dan lain-lain yang telah beriltizam untuk hanya mengemukakan hadis-hadis sahih sahaja di dalam kitab-kitab mereka, juga telah mengemukakan hadis-hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. Selain itu, perawi-perawinya juga mempunyai mutabi', seperti mana telah sama-sama kita lihat di atas. Berapa ramai mutabi'nya. Yang kedua, mungkin juga hadis-hadis hamdalah, tasyahud dan salawat tidak sampai kepada Imam Bukhari. Ini kata orang yang mengkritik itulah. Mana Imam Bukhari tak tahu kira-kira. Menyebabkan beliau tidak mengetahui tentangnya, tetapi andaian itu tidak munasabah sama sekali. Tak masuk akal untuk orang yang handal seperti Imam Bukhari dalam bidang hadis. Tak boleh kita kata begitu. Tapi adalah yang kata begitu, ada juga. Ada. Yang ketiga, Imam Bukhari sebenarnya telah menulis kesemua ucapan tersebut. Dia kata dia tulis dah asalnya. Tapi oleh kerana zaman dahulu kan dia tak ada mesin cetak, sekali keluar tu sama semua, beribu-ribu nuskah. Tak ada, macam masing-masing salin. Dalam proses penyalinan itu terjatuh. Sebenarnya ada. Tapi itu juga dibantah oleh ulama. Tak patut kita kata begitu, sebab mereka tulis dengan cermat. Kalau betul ada, mesti ada lah sekurang-kurangnya satu nuskah yang ada dengan dia sendiri ke, ataupun dengan mana-mana anak murid dia yang begitu ramai, mesti ada satu sekurang-kurangnya yang ada sebut begitu. Ini tak ada langsung. Mana boleh? Memang betul dia tak tulis. Memang betul dia tak tulis. Allamah Al-Aini, ini pensyarah Sahih Bukhari yang besar juga, lebih besar lagi daripada Fathul Bari syarahnya. Dan mereka berdua tu sebenarnya biras. Biras ni mana isteri masing-masing itu adalah adik-beradik. Adik-beradik. Bertuah lah kiranya. Bertuah lah kiranya ayah isterinya. Dua orang tokoh besar sampai sekarang ni, orang buat rujukan sampai sekarang. Ini. Tapi kalau Hafiz Ibn Hajar itu bermazhab Syafi'i, dia bermazhab Hanafi. Ini dua-dua tokoh ni di Mesir, tokoh di Mesir. Berkenan dengan jawapan ini, beliau menulis, dia pun pernah dengar, kata dia, berapa ramai guru-guru dia sebut begini. Tetapi jawapan dia itu tidak disetujui juga oleh banyak pihak.
Kalau tidak, kalau betul begitu, sekurang-kurangnya adalah satu nuskah sekurang-kurangnya. Apatah lagi untuk mengandaikan kecijiran tersebut berlaku di awal proses penyalinan. Tidak masuk akal sampai begitu sekali berlaku. Selain itu, jika dilihat kepada kitab-kitab Imam Bukhari yang lain, kalau kita tengok kitab Imam Bukhari ni banyak, cuma yang masyhur, yang paling hebatnya Sahih Bukhari itulah. Kalau yang lain, misalnya Al-Adabul Mufrad, Khalqu Af'alil Ibad, Juz'u Raf'il Yadain, Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Saghir, dan lain-lain, anda juga tidak akan menemui hamdalah di awalnya. Tak ada. Begitu cara dia. Dari situ dapat disimpulkan bahawa Imam Bukhari memang dengan sengaja telah tidak menulisnya di dalam kitab Sahih Bukhari itu, seperti apa yang dilakukannya di dalam kitab-kitabnya yang lain. Sama, begitu caranya. Beliau sebenarnya mengikut metode penulisan ulama mutaqaddimin, di mana mereka memulakan penulisan hanya dengan tasmiyah, yang menulis bismillah sahaja. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas pada tulisan guru-guru atau guru-guru kepada guru-guru beliau, tuk guru kepada tuk guru lagi, dan juga pada tulisan ulama yang sebaya dan sezaman dengannya, seperti Imam Malik, Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Humaidi, Darimi, Abu Daud, dan lain-lain. Mereka tu pun begitu juga. Jadi bukan Bukhari saja, bukan Bukhari seorang diri saja, tapi oleh kerana kita sudah terbiasa dengan cara kemudian ni kan, kita berasa pelik. Kenapa mereka ni tak buat begitu? Bukan Imam Bukhari saja, ramai lagi yang lain-lain. Di kalangan ulama mutaqaddimin begitu cara. Yang keempat, Imam Bukhari tidak menyertakan hamdalah, tasyahud, dan lain-lain. Ini jawapan bagi pihak Imam Bukhari. Ialah kerana maksud pujian dan penyaksian sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis mengenainya sudah pun terkandung di dalam ucapan basmalah. Imam Bukhari nak cerita pada waktu cukup itu, cukup dengan bismillah sahaja, semua sudah masuk dalam itu. Jadi itulah yang dia nak ajarnya. Tak perlulah kita banyak sangat baca, itu baca ini, baca itu, tak perlu. Bismillahirrahmanirrahim saja cukup. Sekurang-kurangnya itulah, sekurang-kurangnya. Dalam arti kata yang lain, beliau ingin menerangkan bahawa apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu yang penting, setidak-tidaknya atau paling kurang, dia hendaklah memulakannya dengan basmalah terlebih dahulu, kerana ucapan paling lengkap yang merangkumi pujian, penyaksian, syahadah maupun keberkatan sudah terdapat di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya sudah ada pujian, iaitu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji itu. Dan makna tasyahud, iaitu pengakuan Tuhan Allah, pengakuan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ada di Bismillah. Allah tu siapa? Yang kita nak mulakan dengan nama dia tu siapa? Itu tasyahud itu pada hakikatnya penyaksian terhadap ketuhanan Allah sudah ada. Tak sebut bismillah, apa ni, tak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada Muhammad, itu tak jadi masalah. Sebab ketika seseorang yang nak mati, Nabi SAW suruh kita ajarkan la ilaha illallah, dan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tak ada disebut di situ Muhammadur Rasulullah, tak ada. Sebab kalau orang nak mati ni susah, panjang-panjang sangat. Mereka satu saja. Tentu dah, kalau kita yang hidup zaman ni Islam ikut Muhammad lah, mesti dah tu. Kalau kita terima Islam, mesti kita terima juga Muhammad, secara tidak langsung sudah masuk. Yang kelima, maksud tidak dimulai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut ialah tidak dimulai dengan menyebut dan membacanya, bukan menulis. Kalau katakanlah Imam Bukhari tak tulis langsung semua, tak ada, bismillah pun tak ada,
Yang Nabi kata suruh baca, suruh baca, bukan suruh tulis. Jadi tidak semestinya kalau dia tak tulis, ketika dia nak menulis dia tak baca. Sudah selesai. Selesai, dia baca. Kita nak baca pun bismillahirrahmanirrahim kita. Tak mesti tulis. Yang disuruh oleh Nabi SAW ialah kita baca. Itu jawapannya, antara jawapannya. Nak melepaskan Imam Bukhari. Nak melepaskan Imam Bukhari yang kira-kiranya terperangkap lah sekarang. Seperti sedia dimaklumi, dalam proses mengarang kitabnya itu, Imam Bukhari akan memastikan dirinya berada dalam keadaan berwudu, dan setiap kali ingin mencatat sesebuah hadis, beliau akan menunaikan 2 rakaat sembahyang. Ini kan pula untuk mengucapkan puji-pujian kepada Allah, dan pelaksanaannya tentu tidak lebih sukar daripada syarat-syarat dia tadi. Kenapa dia tak akan bacanya? Kira-kiranya mesti dia baca lah tu. Kita kena baik sangka dengan imam-imam. Ini memang ada sekarang ni, ada bismillah. Kalau tak ada pun tak apa. Sebab dia mesti baca. Yang pentingnya baca. Khatib Baghdadi menulis dalam kitabnya Al-Jami' tentang Imam Ahmad bahawa beliau tidak menulis selawat tetapi membacanya. Yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi. Imam Ahmad tak ada selawat tapi dia baca. Jadi begitu juga kalau Imam Bukhari tak tulis, tidak semestinya dia tidak baca. Itu cara orang dahulu. Kita mesti tahu cara orang dahulu, mutaqaddimin. Mereka berselawat ketika mencatat sesuatu hadis tetapi tidak menulisnya. Yang keenam, ada juga ulama berpendapat bahawa Imam Bukhari sebenarnya ingin mengarang kitab sahihnya dengan berpandukan kaedah-kaedah penulisan surat-surat Nabi SAW. Ada juga yang kata begitu. Dalam surat-surat Nabi itu hanya ada bismillahirrahmanirrahim. Yang lain-lain tak ada. Selawat kau, tasyahud kau, apa kau tak ada. Jadi sunnah Rasulullah SAW itu macam surat juga lah. Ini sampai kepada orang, kemudian sampai kepada orang itu, sampai kepada ni. Macam surat Rasulullah SAW juga, yang menyampaikan mesej Nabi SAW kepada kita. Pada hakikatnya macam surat juga. Walaupun dalam bentuk buku yang tebal pun, hakikatnya surat lah. Iaitu untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi SAW pun hantar surat. Yang ketujuh, sebahagian ulama mengatakan bahawa Imam Bukhari ingin menyahut seruan pertama Al-Quran lantaran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam wahyu pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Jadi bila nak tulis, dia tulis itu. Mula-mula sekali orang baca bismillahirrahmanirrahim lah. Ismi rabbik itu siapa? Nama Tuhanmu, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan memerintahkan nabinya mula-mula sekali baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa nama Tuhanmu yang menciptakan itu? Jawabnya Allah dalam bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari nak menterjemahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menterjemahkan seruan tersebut, beliau telah memulakan penulisannya dengan basmalah. Dan dalam masa yang sama, basmalah juga digunakan oleh beliau untuk mentafsirkan maksud Tuhanmu itu. Dalam ayat itu siapa? Yaitu Allah dalam bismillahirrahmanirrahim. Yang mula-mula kita berjumpa dalam kitab dia tu bismillahirrahmanirrahim. Allah tu, itulah Tuhanmu. Bukankah hadis-hadis baginda juga merupakan wahyu? Maka adalah wajar sekali jika Imam Bukhari memulakan kitab sahihnya dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Sebab wahyu mula-mula pun suruh kita bismi rabbik, iqra bismi rabbik, bukan dengan lain-lain ucapan. Mengkhususkan permulaan kitab dengan basmalah tanpa disusuli dengan khutbah bukan sahaja telah dipilih oleh Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari sahaja buat begini, malah ia menjadi pilihan ulama-ulama hadis yang lain seperti Imam Malik
di dalam muwatta'nya salah je tu, tak apalah, itu salah je Melayu tu, baiki sendirilah. Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi di dalam kitab sunan mereka masing-masing. Begitulah cara. Ini tak ada semua tu, terus kepada bab terus. Yang ke-8, maksud perintah Nabi SAW supaya seseorang memuji Allah ketika memulakan sesuatu pekerjaan penting ialah mengingatinya. Maksudnya ingat kepada Allah. Itu semua tu, Alhamdulillah ke, tasyahud ke, Bismillah ke, apanya, pada hakikatnya nak suruh kita ingat kepada Allah apabila buat sesuatu yang penting tu. Jadi tidak semesti kita baca Bismillah, tak mesti. Dengan sebab itulah kalau kita lihat Imam Syafi'i misalnya, dia mengatakan ketika sembelih tu tak perlu baca Bismillah, sah sembelihan itu. Padahal pendapat dia tu kalau nak dikirakan bukan pendapat jumhur, jumhur ulama mengatakan tak kena Bismillah. Bahkan Imam Malik mengatakan tak sah sembelih kalau tak Bismillah. Tapi Imam Syafi'i kata yang pentingnya ingat kepada Allah. Situ juga begini, ingat kepada Allah. Dan orang Islam kalau dia tu Islam, dia mesti ingat kepada Allah. Dalam hati kecilnya ada Allah, dia ingat kepada Allah. Tapi kalau orang kafir sembelih mengikut cara kita pun tak boleh, baca Bismillah pun tak boleh. Kalau baca Bismillah pun tak boleh. Kenapa? Kerana yang di dalam itulah, yang di dalam itulah ingatan kepada Allah tu. Walaupun tak sebut Bismillah pun, ini Imam Bukhari sebut juga Bismillah, bukan tak sebut. Kalau tak sebut pun, maksudnya ingat kepada Allah. Dalam semua hadis tadi yang sebut tadi, maksudnya ialah ingat kepada Allah SWT. Dalilnya hadis-hadis yang memerintahkan kita supaya baca ini itu berbeza-beza. Kadang-kadang ada sebut Alhamdulillah, kadang-kadang ada sebut tasyahud, kadang-kadang sebut selawat, berbeza-beza. Macam ni, kullu amrin dhibanin la yubda'u fihi bilhamd aqta. Hadis yang kedua, kullu amrin dhibanin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Kullu amrin dhibanin la yubda'u fihi bidzikrillah aqta. Jadi semua itu sebenarnya termasuk di bawah zikrillah, ingat kepada Allah. Zikrillah tidak semesti sebut dengan lidah. Itu ada beberapa riwayat yang berbeza-beza tu. Semuanya kalau kita perhatikan termasuk di bawah kata zikrillah. Inilah pendapat pilihan Imam Nawawi. Imam Nawawi pilih ini. Imam Nawawi pun dia ada syarah Bukhari juga, tapi dia tak sempat habis, mati. Dia ada juga Sahih Bukhari, syarah Imam Nawawi, tapi dia tak habis sikit. Bagaimanapun jawapan ini tetap menimbulkan kemusykilan, iaitu memang benar lafaz-lafaz hadis qurra itu berbeza, tetapi yang paling kemas dan paling kuat di antaranya ialah riwayat yang menganjurkan hamdalah. Itu yang paling kuat. Jawapannya ialah pujian atau alhamd yang tersebut di dalam riwayat-riwayat yang menganjurkan supaya seseorang memuji Allah ketika mahu melakukan sesuatu perkara penting itu tetap boleh dipakai dalam artinya yang umum, merangkumi basmalah dan hamdalah kedua-duanya sekali, dan semua itu termasuk di bawah zikrillah. Itu jawapannya. Yang ke-9, Imam Bukhari memulakan kitabnya dengan bismillah tidak kerana lain melainkan kerana mengikut sunnah Nabi SAW semata-mata. Baginda SAW telah memerintahkan supaya surat perjanjian damai di Hudaibiyah ditulis bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semasa perjanjian Hudaibiyah tu, surat tu dia suruh tulis begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain-lain tak ada. Jadi ini pun macam surat juga, surat Rasulullah kepada kita, surat Rasulullah kepada umatnya, kepada manusia. Di dunia ini, inilah suratnya. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu. Kalau surat, Rasulullah SAW pernah dalam peristiwa ini dia
perintahkan supaya ditulis Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Puji kepada Allah, selawat dan sebagainya tak ada, semuanya tak ada. Itu sandarannya. Berhubung dengan itu lain lah, tak apalah. Yang ke-11, hadis-hadis yang menyuruh supaya berhamdalah sebelum melakukan sesuatu pekerjaan penting itu telah mansukh. Ada yang kata begitu. Imam Bukhari nak cerita, kata dia. Imam Bukhari tak kata apa, mati dah, nak kata apa. Dia kata Imam Bukhari seseolahnya mengatakan hadis itu semua sudah mansukh. Itu sebab dia tidak sebutkan, tidak tulis di awal kitabnya. Mansukh dengan mana? Dengan peristiwa yang berlaku di hari Hudaibiyah itu. Peristiwa itu memansukhkan hadis-hadis tadi. Tapi pendapat ini tidak diterima oleh kebanyakan ulama, sebab mereka kata kita kena pastikan dahulu. Kalau nak kata mengikut kaedah mansukhnya, kena pastikan yang Nabi SAW kata semua ni, perintah dia ni, semuanya sebelum peristiwa Hudaibiyah itu. Dan kita tidak dapat pastikan itu. Bila tak dapat pastikan, bagaimana kita nak kata peristiwa Hudaibiyah itu memansuhkannya? Tak boleh kita kata begitu. Mengikut kaedahnya tak boleh. Selain daripada itu, kita nak pergi kepada kaedah mansuh, nak kata mansuh ini, kalau hadis-hadis itu sudah tak boleh dijamak. Kalau boleh jamak, kita boleh taufik, kita boleh kompromikan sesamanya, itu sepatutnya kita pakai semuanya. Kita pakai semuanya. Tapi itulah antara jawapan yang diberikan oleh ulama, ada 11 semuanya, untuk membela Imam Bukhari atau untuk membersihkan Imam Bukhari. Tetapi daripada banyak-banyak tu nampaknya bagi kita lah, wallahu alam, kalau orang lain nak pilih yang lain tak tahulah, bagi kitanya yang nampak agak munasabah ialah yang keempat, 5 dan 8. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tengok yang 4, 5, 8 tu yang mana. Tengok semula. Kita tak masuk lagi, baru bismillah baru. Ini baru nak start bismillah. Imam Bukhari mulakan dengan bismillah, yang lain-lain tidak. Apa itu bismillah? Apa itu bismillah? Perbincangan tentang basmalah. Basmalah baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sendiri atau tulis. Huruf ba di permulaan perkataan ism adalah haraf jar. Kita bahasa Melayu kata huruf, nak macam mana kita guna dah begitu kan. Kalau orang yang belajar Arab dia tahu bukan huruf, haraf. Tak apalah itu masalah. Perbezaan begitu ada. Bila bertukar daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain, akan ada yang seumpama itu. Haraf jar ini untuk orang yang belajar nahwu lah, belajar nahwu. Kalau tak belajar agak susah sikit. Ia mempunyai 14 makna. Ba, sebiji ba tu ada 14 makna. Jadi bismillahirrahmanirrahim tu kita terjemah dengan tu apa makna dengan tu? Dengan tu ada 14 makna. Ada 14 makna di sebalik dengan itu. Makna hakikinya, makna sebenarnya ialah ilsaq. Ilsaq. Bagaimanapun pemakaian haraf ba di sini mengikut Zamakhsyari adalah dengan makna musahabah. Baydawi pula memakainya dengan makna isti'anah. Itu makna-makna ba semua tu. Semua tu makna-makna ba. Jadi nak menjelaskan ini pun panjang juga, rasanya saya tidak nak panjang lah. Jadi salah satu misalnya isti'anah, ada makna meminta pertolongan di dalamnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang,
kita sebutkan dengan nama Allah tu, kita nak minta tolong dengan dia lah dalam segala kerja yang kita nak hadapi. Itu makna ba' tu. Itu kalau ba' tu isti'anah, kita guna itu untuk menolong kita, menguatkan kita, membantu kita. Misalnya kita kata qata'tul lahm bisikin, jadi ba' tu ba' apa? Ba' isti'anah lah. Kita membantu diri kita untuk memotong daging itu dengan pisau. Pisau tu jadi pembantu kita, penolong kita. Kalau tidak, takkanlah kita nak potong dengan tangan. Mana akan terpotong? Kita nak hiris daging tu, kita hiris menggunakan pisau. Pisau itu menjadi pembantu kita. Kalau musahabah, kita menganggap, kita meyakini bahawa Allah itu bersama kita. Dengan Allah ada bersama kita. Allah yang begini sifatnya. Itu maknanya. Jadi ada beberapa makna di situ yang dibincangkan oleh ulama. Ulama nahwu basriyin mengatakan muta'allaqnya ialah isim, iaitu ibtidai, kerana jumlah ismiyah menunjukkan ketetapan dan kesentiasaan. Dawam. Ini dari sudut nahwu. Mungkin kepada yang tidak belajar tu tak suka sikit lah sini mungkin. Tak suka sebab tak boleh nak pegang tu, tak boleh nak tangkap tu. Tetapi kepada yang belajar bahasa Arab, belajar sungguh lah. Jadi tidak belajar sikit-sikit, kalau sikit-sikit pun tak berjumpa juga. Jadi haraf jar ni, dikatakan haraf jar tu dia ada 3, terbahagi kepada 3. Jadi haraf jar ni jar apa? Jar apa? Jar asli ke? Zaid ke? Syabih bin zaid ke? Itu sebabnya kalau kita bincang panjang jadi menjemukan mungkin. Di sini haraf jar asli. Bila haraf jar asli, dia mesti ada 3 perkara. Ada maknanya, ada amalnya, dan ada tempat bergantungnya. Tempat bergantungnya itu mesti kena ada. Kalau haraf jar asli, nak menentukan ini haraf jar asli ke tidak, itu pun satu kerja dah. Satu kerja dah tu. Bahkan ada ulama-ulama Arab mengatakan ini bukan haraf jar asli. Ada. Jadi tetapi ulama-ulama nahwu basriyin mengatakan ini haraf jar asli. Bila haraf jar asli mesti ada muta'allaqnya, tempat bergantungnya itu. Tempat bergantung. Tempat bergantung ni begini kalau kita dalam bahasa Melayu apa ni, saya makan dalam pinggan misalnya. Dalam pinggan tu apa? Makanlah, saya makan. Saya makan dalam apa? Takkan makan atas pasir. Seperti ayam makan, takkan begitu. Mungkin dalam talam kau, dalam dulang kau, macam-macam tu boleh. Itu dikatakan ta'alluq tu. Dalam tu dalam apa? Tergantung. Kalau tidak kita tak faham. Dalam pinggan tu apa kamu buat? Saya makan. Saya makan tu dalam apa? Takkan tak ada bekas. Itu maksud muta'allaq, ta'alluq itu. Jadi menunjukkan muta'allaqnya itu, dia kata tempat bergantungnya itu isim. Ini pun yang bagi orang yang belajar nahwu Arab lah. Jadi takdirnya kira-kiranya isim itu ibtidai. Ibtidai bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Jadi tempat ta'alluq tu pula, tempat bergantung tu pula mungkin di depan, mungkin di belakang, mungkin pula tu. Jadi kita nak letak di mana? Jadi kita nak kata dulu daripada bismillah ke? Mana yang lebih baik? Kalau kita kata dulu, kita kata ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kata dia duduk kemudian, bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Permulaan yang saya buat ini dengan nama Allah. Permulaan apa-apa kerjalah.
berlakunya dengan nama Allah. Kita makan ke, kita tidur ke, kita minum ke, kita buat apa pun dengan bismillah. Mula kita tu, permulaan kita tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kata ulama, kalau kita kata dia duduk di depan, bermakna kita tidak mulakan dengan nama Allah lah, kita mula dengan ibtidai pula. Itu tak bagus. Dengan apa kita nak ambil berkatnya? Dengan nama Allah, bukan dengan ibtidai. Sepatutnya kita letakkan di belakang. Itu perbahasan ulama nahwu lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ibtidai. Tempat bergantung ba itu ialah ibtidai di belakang. Boleh ke tidak? Panjanglah ceritanya. Boleh ke tidak? Ini satunya, ibtidai itu isim. Kenapa isim? Kenapa kita tidak kata abtadi'u dengan fi'il lain? Sebab kita nak buat, kita nak makan, itu perbuatan. Nak minum, itu perbuatan. Kenapa kita tidak kata abtadi'u? Saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, saya nak mulakan ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita tak kata abtadi'u? Jawab mereka, dia kata kalau ibtidai, kalau isim, dia menunjukkan dawam, tetap, menunjukkan ketetapan dan kesentiasaan. Apa itu payah nak faham, dia kena belajar jugalah. Jadi hari ini kita dapat faham, bukan belajar hadis saja, kena belajar juga bahasa Arab. Kena cuba-cubalah sikit-sikit, mungkin akan dapat juga. Sikit-sikit, kalau tak banyak pun. Begini, nak faham ini contoh mudah saja. Kalau nama saudara ni nama apa? Khairullah. Khairullah. Kemarin nama apa? Khairullah. Hari ni? Esok? Khair. Tetap kan? Nama ni sifatnya tetap. Kalau kata nama dia tetap kemarin, daripada kecil lagi memang nama begitu, tetap, tak berubah. Tapi kalau perbuatan, kita kata telah makan. Sekarang ni makan? Dah, telah, berhenti dah. Takkan makan tu berkekalan makan, berterusan. Takkan ada kesentiasaan dalam perbuatan itu. Kalau makan, telah makan, sedang makan, baru sekarang makan. Sebelum ni tak, tidak berterusan juga. Akan makan besok misalnya, hari ini tidak. Perbuatan itu tidak ada hari ini, maknanya tidak ada makna berkekalan itu. Kalau kita kata fi'il, fi'il ni kata kerja lah, kata perbuatan itu dia memberi makna tajaddud, memberi makna baru, berhenti-henti, bukan berterusan. Sebab itu kata dia, yang eloknya kita andaikan muta'allaq, tempat bergantung ba itu isim. Itu sebab yang ini pergantungan kita dengan Tuhan, harapan kita dengan Tuhan sentiasa berkekalan, bukan hari ini saja, bukan kemarin saja. Itu. Bukan kemarin, bukan hari ini, sentiasa pergantungan kita dengan Allah, harapan kita dengan Allah. Itu maknanya. Tapi nak dapat makna yang macam tu kan, banyak guna kaedah. Guna kaedah. Bukan boleh sembarangan, suka-suka hati kita nak kata, tak boleh. Ulama-ulama yang buat tu dia semua guna kaedah. Dia kata apa-apa ada kaedah, bukan mengikut suka hati saja, tidak begitu. Itu bezanya. Lepas tu kita pergi kepada selepas tu lah. Para ulama nahwu juga berbeza pendapat tentang muta'allaqnya itu, sama ada muqaddam atau muakhar, macam tadi, duduk dahulu ke atau duduk kemudian. Itu pun ada khilaf juga, ada khilaf juga. Umum atau khusus. Umum, abtadi, saya mulakan dengan nama Allah. Umum tu mulakan apa? Boleh jadi, boleh semua. Mula makan, mula berjalan, mula minum, mula bercakap, mula apa pun, semua boleh. Itu umum. Khusus, saya makan. Makan tu kan khusus, dengan nama Allah. Jadi yang mana elok? Kita kata abtadi'u bismillahirrahmanirrahim atau akulu
atau asyrabu bismillahirrahmanirrahim? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Situ pun ada khilaf juga. Situ pun ada khilaf juga. Misalnya saya membaca aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Itu khusus. Awak baca tu, awak mengharapkan, awak meminta pertolongan siapa? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah tu awak buat apa? Saya membaca. Itu dia ada kaitan begitu. Itu dipanggil ta'alluq. Ta'alluq. Dan ta'alluq ni mesti ada bila ada haraf jar asli. Dan ba di situ adalah haraf jar asli. Sedangkan keberkatan yang dikehendaki bukan sahaja pada permulaan pekerjaan, malah meliputi pertengahan dan kesudahan sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Jadi dalam konteks perbincangan kita sekarang, muta'allaqnya ialah aktubu yang terletak selepas bismillahirrahmanirrahim. Jadi kira-kiranya kita nak andaikan Imam Bukhari ni, dia takdirkan, dia andaikan apa bila dia kata bismillahirrahmanirrahim, dan dia nak letak muta'allaqnya itu di mana, dahulu ke kemudian? Kira-kiranya kita kata bismillahirrahmanirrahim aktubu, khusus Imam Bukhari sebab dia nak tulis, bukan nak mula saja secara umum gitu. Dia minta pertolongan itu, musahabah tu minta biar Allah sentiasa berterusan bersamanya sampai bila-bila dalam menulis dia tu. Inilah pendapat yang terbaik, meskipun di sana terdapat juga pendapat lain yang mengatakan muta'allaqnya dalam bentuk perkataan yang mengandungi makna umum lah. Yang lebih baik itu perbezaan pendapat ulama nahwu Arab. Habislah situ. Kemudian perbincangan tentang perkataan Allah. Para ulama berbeza pendapat tentang perkataan Allah. Adakah ia berasal daripada bahasa Arab atau berpunca daripada bahasa Ibrani atau Syriani, dan macam-macam lagi tu perbincangan tu. Nak sebut semua ni rasanya tidak perlulah. Tidak perlu. Dah ini pun kita sikit-sikit pun sudah 11.30. Tak masuk lagi babnya. Kitabul Wahyi itu tak masuk. Jadi ringkas-ringkas lah ya. Jadi itu, ini pun dari segi bergunanya perbincangan ni kepada orang yang belajar, kepada orang yang belajar. Kepada orang yang tak belajar tu mungkin tak berapa terasa sangat. Tak berapa terasa sangat. Ialah apa faedahnya kita kata, tapi ini kaedah. Allah, alif di depan tu hamzah apa? Hamzah apa? Hamzah wasat. Wallah. Begitu. Tapi kalau hamzah wasat nak mulakan dengan dia tu macam mana? Itu banyak persoalan. Tapi itu berkait dengan orang yang belajar lah. Rasanya tak perlulah itu. Banyak khususiat Allah itu dari segi kaedah bahasa Arab. Yang lain tak boleh, dia boleh. Yang lain tak boleh, dia boleh. Yang dia boleh, yang lain tak boleh. Itu kita tengok sini lah. Kita tengok sini. Mana yang boleh, mana yang tak boleh itu, tengok sini. Ar-Rahmanir Rahim pun banyak juga perbincangan itu. Banyak juga. Tak apalah. Kita pergi terus. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa? Sebab kita nak mengharapkan rahmat. Rahman Rahim itu mustaq, keluar, terbit daripada rahmah. Jadi kita memohon pertolongan, mengharapkan bantuan daripada Allah yang sifatnya rahmat, penuh dengan rahmat, Rahman dan Rahim. Itu pun ada perbincangan di sini, tapi kita tak nak panjangkan sangat perbincangan tentang itu. Kita nak rahmat.
diajarkan begitu. Semua yang perlu pada rahmat, pada kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bila kita nak sembelih binatang misalnya, adakah kita nak baca begitu? Mengikut sunnah Nabi-Nya? Tidak. Yang Nabi SAW ajar memang umumnya begitulah, tapi setengah-setengah tempat tidak. Bismillah wallahu akbar bila nak sembelih, atau bismillah saja. Sebab tak sesuai tu nak sebut Rahman Rahim nak sembelih. Mati. Sampai terberak lembu tu. Sampai terberak terkencing, sakit lah kira-kiranya. Tetapi kenapa dibenarkan kita sembelih? Itu cerita panjang pula. Kenapa dibenarkan kita bersembelih? Dan tidak diajar kita baca Ar-Rahmanir Rahim di situ sebab tidak sesuai. Adalah hikmah-hikmahnya sesuainya Allahu Akbar. Kita sembelih tu, kita bunuh binatang tu kerana Allah yang maha tinggi, maha besar membenarkan kita dengan namanya. Kerana kita ni ada akidah Islam, percaya kepada Tuhan tu, menghargai nikmatnya, segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk kita, dia yang benarkan. Sebab itu kita sembelih. Kalau tidak ada akidah, itu tidak layak untuk sembelih. Tak layak. Sebab binatang-binatang tu ada nyawa juga, menyakitkan juga binatang-binatang tu. Kecuali orang yang terima Allah ni maha besar dan Allah itu membenarkan. Jadi kerana Allah itulah kita sembelih. Kerana Allah tu. Kalau nak kira dari segi ikut falsafah masing-masing manusia ni macam-macam lah. Kalau falsafah orang Hindu memang tak boleh makan binatang semua ni. Dia kata kesian kita, apa lagi kalau kita nak sembelih. Kesian kepada binatang. Bagaimana dia kata? Ini pernah dikatakan kepada saya sendiri. Masa saya duduk di India dulu, masa budak-budak dulu, pergi menembak burung apa ni, kita pergi. Dia marah, dia kejar kita. Dan pernah tu sekali tu jumpa dengan dia syarah lah pada kita, syarah dia tentang kelebihan kenapa ni tak boleh sembelih. Kesian kepada binatang, dia kata. Bagaimana kalau orang sebelah saudara kamu, binatang dia ada adik juga, ada mak dia, ada itu ini. Bagaimana kalau orang sebelah ibu kamu? Pergi ke situ. Itu falsafah lah. Semua itu falsafah lah. Ya, kalau nak kira kan, agama Hindu misalnya tak membenarkan semua binatang dimakan. Jadi berjuta-juta orang tu kan tak makan tu. Berapa ramai tu makan sayur saja, kacang dal. Adapun lembu lagi lah, sebab Tuhan semua binatang-binatang lain kecil-kecil macam burung, apa ayam, semua tak makan. Haram kepada mereka. Kesian manusia. Tapi Allah dalam agama kita mengajarkan boleh makan. Kalau tak makan, rugi. Sebab sedap. Itu antaranya. Kalau tak tembak burung itu, dia akan merosakkan tanaman-tanaman, mengganggu kita, menyusahkan kita, dan tidak akan pupus. Allah SWT buat dah macam tu. Kalau kita kata nak pupus, manusia pun berfikir. Sekarang ni orang kafir sendiri pun terima, dia tak boleh bunuh. Ini binatang yang apa dipanggil, binatang terkawal, yang tak boleh dicerobohi. Manusia pun tahu. Dalam keadaan biasa burung-burung tu duduk makan macam-macam. Tanaman-tanaman tu macam mana kita nak mengatasi? Selain daripada sedap tu, bila kita makan tu sedap juga, burung puyuh ke burung apa ke. Tapi kalau dibiarkan, macam mana kata dia? Mengganggu, memang mengganggu. Kalau di India tu pengalaman saya, kereta api yang laju tu, dia tarik tu, break tu. Pasal apa lembu ada duduk sana atas serir kereta api tu? Sebab lembu Tuhan. Tak boleh. Jadi kena berhenti dulu, satu hijau pula kena pergi halau lembu tu. Dan lembu tak terkawal pasal banyak sangat, susah. Lalu dalam bandar pun ada juga lembu. Tengok gangguan itu. Gangguan itu.
Sebab itu Allah membenarkan kita. Kerana Allah tu boleh. Tapi kalau tak ada akidah pun, tak percaya kepada Tuhan yang mencipta semua ini, tidak layak untuk sembelih. Walaupun dia sembelih cara Islam pun tidak halal. Orang kafir, sebab dia percaya kepada Tok Pekong ataupun lain-lain. Adakah Tok Pekong tu buat lembu, kerbau, kambing dan sebagainya? Tentu tidak. Ini manusia yang tak tahu sebenarnya Tuhan siapa, yang banyak memberi nikmat kepadanya. Jadi tidak layak. Yang layak hanyalah orang Islam. Itu dari segi kita. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim tak disebutkan di situ. Bismillah wallahu akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bagaimanapun walaupun dibenarkan, tetapi kita kena ingat ini kerana Allah SWT semata-mata. Kerana Allah SWT semata-mata. Kalau nak kira dari segi kita nak kata dia tak sakit dengan sebab kita baca Bismillah, tak. Sakit. Sakit juga. Kerana Allah SWT benarkan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita, dia benarkan. Jadi kita kata Allahu Akbar, lebih daripada yang lain-lain. Kita ada falsafah, kita fikir macam tadi ke? Tak ada. Allah Maha Besar. Bila dia kata boleh, boleh. Dan kalau kita fikir jauh pergi lagi pun memang patut pun boleh. Kalau tidak macam tadilah, ganggu, mengganggu, menceroboh, menjahanamkan harta benda manusia. Dengan sebab itu ada ketikanya boleh. Bagaimana misalnya kalau gagak terlalu banyak sangat, helak misalnya, kita nak macam mana? Kalau tak boleh bunuh, itu akan mengganggu. Sebab itu dalam Islam, walaupun tak boleh makan, kita boleh juga bunuh sekiranya mengganggu. Jadi munasabah, masuk akal cara. Kemudian Kitabul Wahyi, Kitabul Wahyi ni mula ni, nampaknya kita ni masa ni tak sempat lah ni, kena sambung semula lah. Kena sambung semula lah Kitabul Wahyi ni. Jadi Kitabul Wahyi ni pun bincang panjang pula. Kitabul Wahyi ni hanya ada 5-6 hadis saja, tak banyak, tapi perbincangannya panjang untuk kita tahu apa itu wahyu sebenarnya, kedudukan wahyu, apa maksud wahyu itu sebenarnya. Itu panjang pula perbincangannya, rasanya tak boleh dimulakan lagi. Sebab ni akhir, saat akhir. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu untuk pagi ni. Wallahu a'lam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka soalan. Ada yang nak bertanya? Muslimin adalah tak ada, kalau tak ada, setakat ni saja kuliah kita pagi ni, dan majlis melakukan ucapan terima kasih pada Maulana atas sanggupan dia datang dari jauh untuk program kuliah kita hari ini. Jadi mana sama-sama kita tutup majlis kita pada hari ini dengan baca tasbih Taurah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas kita akan datang ialah pada